Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu video yang paling menggembirakan pastinya umat Islam. Dipetik daripada negaramerdeka.com. Tular, video Anwar mengislamkan saudara baru di Klang undang pujian netizen. Saudara-saudara sekalian, kalau ada yang mengatakan bahwa Anwar Ibrahim tidak memperjuangkan Islam, itu adalah kata-kata yang salah. Karena terbukti Anwar Ibrahim memperjuangkan Islam, sehingga kan berjaya mengislamkan saudara baru di Klang dan kini mendapat pujian netizen. Tak tahulah daripada sebelah nanti apa pula komen mereka terhadap video tersebut. Harap-harap mereka dapat menerimanya dengan hati yang terbuka dan turut akan mencontohi dan memuji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajar ucapan kalimah syahadah kepada seorang lelaki yang baru memeluk Islam hari ini. Acara itu dijalankan di Masjid Ar-Rahimah Klang selepas beliau menunaikan solat Jumaat bersama jemaah di sekitar kawasan itu. Lelaki warga negara Malaysia berusia 27 tahun itu dikenali sebagai Muhammad Anwar Kartiban selepas memeluk Islam. Turut hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Sari dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein. Terdahulu Anwar sebelum itu antara pemimpin yang melawat keluarga mangsa yang terlibat dengan nahas pesawat terhempas di Hospital Tengku Puan Rahimah HTAR. Beliau sebelum ini dijadual menunaikan solat Jumat di Seri Petaling, tetapi memilih Masjid Ar-Rahimah Klang selepas bergegas ke HTAR. Saudara-saudara sekalian, ada video yang memaparkan perbuatan ataupun kejadian tersebut. Anda boleh menontonnya di negaramerdeka.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan dan ini pendedahan Tun Mahathir Mohamad yang tak tahulah Anda setuju atau tidak, Anda suka atau tidak, yang pastinya mengejutkan kita semua. Tun Mahathir ini walaupun dah berusia 98 tahun, masih lagi tak berhenti berpolitik, masih lagi tak berhenti menyerang musuh politik beliau. Ada netizen mula mengatakan bahawa Tun Mahathir tolonglah berhenti daripada berpolitik. Ini masanya untuk berehat, kata mereka. Ada juga netizen yang menulis supaya Tun Mahathir menumpukan pada amal jariah. Dan mereka kata tindakan Tun Mahathir menyerang musuh politik seperti ini tidak membantu memajukan Malaysia, tetapi hanya akan menambahkan lagi ketidakstabilan Malaysia, kata mereka. Ada yang menulis Tun Mahathir mungkin hanya akan berhenti apabila apa yang dia sukai tercapai, kata mereka. Selagi tak tercapai, dia akan tak berhenti menyerang dan menyerang, bahkan dalam politik. Hari ini dipetik daripada negaramerdeka.com dengan tajuk Tun Mahathir kata Zahid tak layak langsung kekal Presiden UMNO. Dengan persoalan daripada Tun Mahathir ini, dengan kenyataan daripada Tun Mahathir ini, yaitu Zahid tak layak langsung kekal Presiden UMNO, nak tanyalah satu soalan. Siapakah yang layak jadi Presiden UMNO? Pada pendapat anda, siapa yang layak Presiden UMNO menurut anda? Kerana sebenarnya, menurut saya, salah satu sebabnya kelangsungan UMNO sejak kekalahan teruk 2018 ialah kerana kekuatan dan kekentalan pribadi Zahid Hamidi. Meskipun diserang bertubi-tubi, diserang habis-habisan, dipukul sehabis-habisnya, Zahid Hamidi masih kekal setia bersama dengan UMNO dan masih lagi berjuang untuk memulihkan UMNO. Walaupun ramai orang dah meninggalkan UMNO, pindah parti, tinggalkan parti, lompat sana-sini, tapi Zahid tak mahu meninggalkan UMNO, bahkan berjuang bersama UMNO. Telah dikabarkan UMNO cuba mahu dibubarkan oleh Tun Mahathir dan juga Muhyiddin menurut Anwar Ibrahim, tetapi Zahid tetap perjuangkan UMNO. Jadi nak persoalkan sekarang ini, balik semula kepada Tun Mahathir.
Pada pendapat dia, siapakah yang layak jadi Presiden UMNO kalau bukan Zahid? Takkanlah Tun Mahathir nak jadi Presiden UMNO semula. Tapi adakah itu mustahil? Dalam politik, tiada yang mustahil. Tiada mustahil Tun Mahathir nak jadi Presiden UMNO sekali lagi. Bekas Presiden UMNO Tun Dr. Mahathir Mohamad menyindir Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai tidak layak untuk terus berada di kerusi presiden parti itu di sebalik banyak desakan supaya beliau berundur pada waktu ini. Menurut Dr. Mahathir, beliau sedar rakyat dan ahli UMNO menolak kepimpinannya dan berharap Zahid berundur daripada jawatan yang dipegangnya kini. Menurut Tun Mahathir, Zahid tak layak langsung sebagai Presiden UMNO. Ada banyak tuduhan dikenakan terhadap dia, kata Mahathir lagi. Zahid merasakan yang dia tidak akan dihukum jika dia pegang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia berharap tidak akan dihadapkan ke mahkamah. Saya berharap tidak ada pengaruh lain yang cuba menyelamatkan dia. Jangan pula kata kes Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh digugurkan, maka dia juga boleh. Kes kedua-duanya tidak sama, kata beliau lagi. Dr. Mahathir berkata demikian semasa ditemui pada satu sidang media yang diadakan di Yayasan Akal Al-Bukhari di sini hari ini. Selain itu, ditanya mengenai kegoyahan struktur dan institusi UMNO kini, Dr. Mahathir mengkritik parti tersebut yang semakin rosak kerana wujud amalan Case is King. Kita lihat UMNO sebagai sebuah parti yang disokong oleh rakyat seluruh negara suatu ketika dahulu, sehingga kita dapat tewaskan British mencapai kemerdekaan. Malah, pembangunan juga berlaku di zaman pentadbiran UMNO. Namun kini ada kelelangan pemimpin yang tak utamakan perjuangan UMNO terdahulu dan mengamalkan Case is King yang akhirnya merosakkan parti. Sejak itu kita lihat prestasi UMNO turun merundum. Daripada dahulu ada majoriti yang kuat semasa jadi kerajaan, sekarang ini dipandang hina oleh ahli-ahli parti sendiri. Ini bukan UMNO yang ditubuh, tetapi disabotaj oleh individu-individu yang mempunyai perjuangan berlainan, kata Mahathir lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini cerita yang tak pernah kita tahu berkaitan dengan nahas pesawat terhempas yang berlaku baru-baru ini di Elmina. Kita dengar pelbagai edisi ataupun pelbagai cerita-cerita yang tak tahulah mana satu yang benar. Tetapi yang ini sudah dimasukkan dalam berita dan media di negaramerdeka.com. Anda pasti tahu salah seorang daripada mangsa maut di dalam insiden kapal terhempas itu ialah seorang pemandu motosikal, iaitu rider, yang turut sama nahas dalam kejadian tersebut. Dan lebih menyayat hati lagi ialah apabila keadaan tubuh beliau tular dalam media sosial yang mana telah dijilat api. Ini satu pendedahan daripada seorang saksi yang melihat sendiri di depan mata bagaimana kejadian itu berlaku. Menurut saksi, dia berkata, rider tersebut merangkak menyebut nama Allah. Saksi terkilan tak boleh tidur kerana gagal menyelamatkan rider nahas Elmina. Salah seorang saksi berkongsi video berhubung insiden pesawat ringan dari Langkawi ke Shah Alam yang terhempas pada petang semalam di Elmina Shah Alam dalam akaun TikTok miliknya. Ed Effendi yang sedang memandu lori di lokasi kejadian berasa terkilan kerana gagal menyelamatkan mangsa seorang penunggang motosikal yang meminta bantuan selepas pesawat tersebut terjatuh sehingga meragut 10 nyawa. Jadi benarlah cerita-cerita kabar-kabar angin yang kita dengar sebelum ini mengatakan bahawa rider yang terkorban ini sebenarnya terkorban kerana dijilat api, kerana mungkin terkena percikan api yang sangat besar seperti yang kita lihat di dalam video tersebut. Ed Effendi menceritakannya kerana beliau berada di sana sebagai saksi utama. Menerusi video berdurasi 1 minit 20 saat itu,
dia ternampak mangsa yaitu Muhammad Hafiz Muhammad Saleh 32 tahun merangkak menjauhkan diri dari motor yang terbakar. Tanpa membuang masa, dia segera turun dari lori dan mencapai alat pemadam api selepas melihat mangsa yang juga bekerja sebagai penghantar bungkusan dalam keadaan terbakar, manakala rakannya di tempat duduk penumpang menghubungi talian kecemasan. Walau bagaimanapun, kerana kekurangan alat pemadam api yang dibawanya itu, gagal untuk memadamkan api pada badan mangsa yang masih merangkak, cuba untuk menyelamatkan diri. Assalamualaikum, selamat petang. Pesawat terhempas depan mata saya dan saya turun dari lori terdengar arwah minta tolong. Saya ambil pemadam api yang ada di dalam lori dan terus pergi dekat arwah. Masa itu arwah masih bergerak dan saya terus pergi dekat arwah tembak pemadam api. Tapi pemadam api saya tak cukup untuk padam api di badan arwah, tulisnya di ruangan caption semalam. Pada masa sama, Ed Effendi turut menceritakan detik menyedihkan apabila mendengar mangsa menyebut kalimah Allah sebelum meninggal dunia, sekaligus membuatkan dirinya agak terkesan dengan insiden berkenaan. Dia jerit sebut Allah. Al-Fatihah buat rider orang kampung saya, kata salah seorang daripada yang menulis komen di dalam ruangan atau hantaran tersebut. Ada juga yang menulis iaitu Effendi, ya Allah betul katuan, maafkan saya tak mampu buat yang terbaik. Time tu dia jerit minta tolong dan saya sebut nama Allah. Dia sebut nama Allah tapi saya tolong tak dapat selamat, kata beliau. Dia juga menulis, ada juga yang menulis dalam ruangan komen, masih terdengar suara arwah. Mesti trauma, tak apa bang, awak dah cuba yang terbaik tapi Allah sayang dia lagi, kata seorang penulis dalam ruangan Twitter tersebut. Ya, kata Effendi, masih terasa arwah panggil minta tolong. Ada juga yang memberikan komen tak sanggup tengok arwah merangkak. Ada yang menulis, you have done your parts. Thank you sebab tolong arwah rider tu, katanya. Dan dibalas oleh Effendi dengan menulis, terima kasih, namun saya tak sanggup tengok arwah merangkak, sebut nama Allah tolong, kata beliau. Memetik laporan berita harian pula, jenazah Muhammad Hafiz dilaporkan dalam keadaan lengkap, meskipun bahagian wajahnya kurang sempurna. Sekian dulu untuk kali ini. Kita bersama-sama mendoakan supaya semua keluarga mangsa dalam keadaan yang bersabar, tenang, dan semuanya berjalan seperti yang dirancang. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan luar biasa daripada anak Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, yaitu Nurul Izzah. Lama tak bercakap, lama tak muncul, bahkan tidak dicalonkan dalam pilihan raya PRN 2023 yang lepas, dan disangkakan, ramai menyangka bahawa Nurul Izzah mungkin akan dicalonkan di Dewan Undangan Negeri di Pulau Pinang ataupun di Selangor atau Negeri Sembilan. Namun demikian, apa yang berlaku, tidak dicalonkan. Kenapa? Mungkin beliau memerlukan masa rehat, kerana kita tahu beliau baru saja melahirkan cahaya mata beberapa bulan tahun lepas kalau saya tak silap, dan mungkin ini waktunya untuk muhasabah diri. Walau bagaimanapun, kita memang menanti apa yang mahu dikatakan atau apa ulasan komen daripada Nurul Izzah apabila PRN selesai. Sebab kita tahu Nurul Izzah mempunyai aura yang sama seperti bapaknya, yaitu Anwar Ibrahim. Beliau mempunyai kredibiliti, aura, dan integriti yang hampir sama seperti Anwar Ibrahim. Dan saya tidak hairan, dan saya pun tak akan terkejut kalau satu hari nanti Nurul Izzah boleh menjadi Perdana Menteri wanita pertama di Malaysia. Dan kita akan berbangga kalau itu yang berlaku, kerana kita juga meyakini bahawa wanita boleh membawa Malaysia satu tingkat lebih maju lagi. Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar baru-baru ini menyarankan kerajaan agar segera menambah baik komunikasi kerajaan
dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat. Sesuai dengan kebimbangan Nurul Izzah, aspek komunikasi adalah perkara nombor satu perlu segera dirombak. Ini amat diperlukan menurut Sabudin.com. Katanya, perkara itu perlu dilakukan selain untuk mendepani serta melawan politik ekstremisme dan rasuah yang terus menyengat. Ia juga perlu dalam usaha untuk melaksana agenda reformasi, memastikan ekonomi rakyat bertambah baik, mendekati dan menjiwai anak muda serta pengundi wanita, kata Nurul Izzah. Saya menyertai chorus desakan agar agensi komunikasi kerajaan diperkukuh supaya inisiatif kejayaan dan usaha murni kerajaan perpaduan sampai terus kepada rakyat. Jangan lupa, pertarungan akan tiba lagi nanti, maka usaha memenangi hati dan mendengar denyut jantung rakyat harus berjalan terus, katanya dalam catatan di Instagram. Sebagaimana banyak pihak sudah bercakap bahwa antara punca keputusan tidak memberangsangkan dicapai PHBN dalam PRN baru-baru ini adalah kelemahan komunikasi, penerangan dan penyampaian maklumat kepada rakyat. Nurul Izzah juga nampaknya sedar hakikat tersebut. Seiring dengan saranan serta kesedaran Nurul Izzah ini, saya ingin berkongsi pengalaman yang tanpa sengaja saya lalui sehari sebelum pengundian PRN baru-baru ini. Ketika menghadiri sebuah jamuan di rumah seorang kenalan pada Jumaat malam 11 Ogos lalu, sekumpulan orang antara 6 atau 7 orang yang duduk semeja dengan saya berbual-bual tentang pengundian yang akan berlangsung pada esok harinya. Seorang daripada mereka berkata, harapannya ialah mahu melihat keputusan PRN itu nanti mampu menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Mereka yang lain yang mendengar kata-kata itu nampaknya bersetuju dengan perkara itu dan mengangguk-angguk sambil menikmati makanan yang dihidangkan. Saya kemudian menyampuk dengan mengatakan PRN ini hanya pilihan raya peringkat negeri dan tidak mungkin atau tidak mampu menukar kedudukan kerajaan di kerajaan pusat atau peringkat pusat, biar apa sekalipun keputusannya. Seorang yang lain pula berkata, masalah utama PH ialah mereka tidak ternampak berbuat apa-apa sejak 8 bulan memegang kuasa, dan itulah sebabnya pertukaran kerajaan begitu diperlukan. Ketika itu, saya tidak membalas panjang, cuma berkata, banyak sebenarnya yang dilakukan kerajaan. Walaupun panjang lagi perbualan di meja makan selepas itu, tetapi kata-kata PH tidak ternampak berbuat apa-apa sejak 8 bulan memegang kuasa amat membekas dalam fikiran saya. Diikuti pula sepanjang di meja makan itu, kegairahan mereka berbual akhirnya melihat kerajaan perpaduan dijatuhkan begitu bersemarak sekali. Sejak itu saya sering berpikir, kenapa masih ada yang sampai tidak nampak apa yang dilakukan oleh kerajaan untuk rakyat sejak 8 bulan lalu? Apakah mereka memang sedia membenci PH atau Anwar, lalu menutup mata dan telinga kepada apa juga maklumat yang diterima? Apapun keadaannya yang nyata, inilah satu petanda lemahnya komunikasi dan sistem penyampaian maklumat daripada kerajaan kepada rakyat. Kalau maklumat sampai kepada mereka, tidak mungkin ada seseorang yang waras, akal dan berakal tergamak untuk berkata, PH tidak nampak berbuat apa-apa secara terbuka, walhal banyak sekali kebaikan di depan mata telah dilakukan oleh kerajaan perpaduan ini. Sama ada mereka membenci PH, tidak menonton televisyen, tidak membaca akhbar atau tidak memiliki akaun media sosial, sepatutnya mesti ada kaedah bagaimana sesuatu maklumat dan kebaikan kerajaan dapat disampaikan kepada rakyat. Jika maklumat tentang tarik puasa atau hari raya boleh sampai kepada rakyat, tak kira walau di mana mereka berada, tidak ada sebab kebaikan kerajaan atau jawapan kepada fitnah-fitnah tidak boleh disampaikan. Bukankah kerajaan ada pelbagai saluran media, daripada televisyen, radio, akhbar, portal berita, media sosial dan pelbagai lagi?
Selain itu, ada pula pelbagai jentera parti berkaitan komunikasi dan penerangan, di mana semua itu dalam membantu kerajaan. Ringkas cerita, susulan serangan berpenjangan kepada kerajaan perpaduan sejak 8 bulan lalu diikuti keputusan PRN 6 negeri baru-baru ini jika ia merupakan wake up call agar segera bangun dan berlari untuk bekerja. Maka perubahan dan rombakan yang paling awal wajib dilakukan ialah berkaitan komunikasi, penyampaian maklumat dan menjawab segala macam fitnah yang bertebaran. Dalam konteks komunikasi tersebut, mereka yang sedia ada daripada yang berjawatan menteri, ketua agensi, ketua pengarah dan lain-lainnya, semua itu harus segera diperbaiki, ditukar, diganti atau dipecat mengikut keperluan dan kesesuaian asal Anwar dapat dielakkan daripada ditumbangkan. Tanpa keberanian melakukan sesuatu yang drastik dan luar biasa, keputusan PRU 16 4 tahun lagi tidak akan jauh berbeza dengan PRN baru-baru ini. Ditulis oleh Sabudin Hussein 19 Ogos 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.